Dan kitab yang saya guna pakai ialah kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, kalau kita ingat balik, kita masih lagi berada pada awal bab yang kedua, iaitu bab taubah. Bab yang membicarakan tentang taubat. Jadi taubat ini kenapa Imam An-Nawawi meletakkan ia bab yang kedua? Bab yang pertama berkaitan dengan keikhlasan. Kenapa diletak yang pertama? Kerana ia sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a au kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam IJKJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi ruang, peluang, waktu yang sedia ada ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingat. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatlah, kerana ingat mengingat itu akan memberi manfaat kebaikan kepada orang yang beriman. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama kembali. Saya rasa dah 2 bulan saya tak datang ke sini. Jadual saya setiap Selasa minggu ketiga. Yang pertama baru ni hantar anak ke Perak, ada ujian. Yang kedua saya balik kampung. Dan alhamdulillah pada pagi ini ada ruang kosong. Jadi bersyukur saya. Ingat tak kenal jalan dah. Sebab ada masjid, bila saya cuti lama sangat, saya tak ingat jalan nak pergi masjid. Ada satu masjid tu 6 bulan saya tak pergi. Sebab sebulan sekali, bila time dia je, ada hal urusan lain. Tengok dah 6 bulan. Rupa-rupanya saya silap masjid. Nak kata lama sungguh. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama kembali. Dan kitab yang saya guna pakai ialah kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, kalau kita ingat balik, kita masih lagi berada pada awal bab yang kedua, iaitu bab taubah. Bab yang membicarakan tentang taubat. Jadi taubat ini kenapa Imam An-Nawawi meletakkan ia bab yang kedua? Bab yang pertama berkaitan dengan keikhlasan. Kenapa diletak yang pertama? Kerana ia sangat penting. Sebab itu tuan-tuan, segala ibadat kita tidak adanya keikhlasan, maka ia menjadi sia-sia. Sebab itu Imam An-Nawawi meletakkan ia pada bab yang pertama. Bab yang kedua tuan-tuan, Imam An-Nawawi memilih at-taubah ataupun bab tentang taubat. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ia amat penting. Penting tak penting tuan-tuan, dia seumpama benda, bahan yang boleh menghilangkan kekotoran kita. Contohnya air tuan-tuan. Air. Kita hari ini memerlukan air untuk menghilangkan kekotoran pada tubuh kita, pakaian kita. Kalau kita pakai baju cantik tuan-tuan, kita nak pergi satu jamuan ataupun majlis. Kita datang dari jauh tuan-tuan, nak dekat sampai ni tiba-tiba lah. Kita pergi masuk kedai mana, tertumpah kari atas baju kita. Tuan-tuan, jawabnya kita tak akan teruskan perjalanan kita ke majlis tadi. Alasannya apa? Alasannya sebab kita kotor.
Kenapa nak sampai, kenapa tak datangnya? Bala alasannya tuan-tuan, kita kata baju saya kotor, saya minta maaf, tak dapat hadir. Padahal daripada jauh dah tuan-tuan nak sampai dah. Sama juga tuan-tuan apabila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu pasti semua akan pergi. Akan dijemput oleh Allah. Sama ada nak atau tak nak. Itu namanya maut, kematian. Ketika itu tuan-tuan, orang yang dipenuhi dengan najis dosa, mereka ini akan rasa gerun, takut dan sebagainya. Kalau kita hari ini, alasan kita tak nak pergi jamuan sebab baju kita kotor, malu dan sebagainya. Bagaimana tuan-tuan apabila kita dijemput oleh Allah, berhadapan dengan Allah dalam keadaan kita dipenuhi dengan kekotoran najis dosa. Dan ketika itulah Nabi sebut dalam satu hadis lain, ada orang yang tak sabar nak bertemu dengan Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, man ahabba liqa Allah. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah. Dan siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Iaitu macam mana? Aisyah tanya, ya Rasulullah, kami ni semua takut mati. Tuan-tuan, Aisyah dia fikir lain. Sebab nak bertemu dengan Allah tuan-tuan setelah mati. Mati baru bertemu dengan Allah. Jadi Aisyah ingat kata, kalau orang tak suka mati, bermakna dia tak suka bertemu Allah. Bermakna Allah tak suka bertemu dengan dia. Ya Rasulullah, Aisyah kata, kami ini semua kami tak suka mati ya Rasulullah. Bermakna Allahkah benci kami? La, Nabi kata. Iaitu yang dimaksudkan Allah suka bertemu dengan hambanya, hamba sehingga suka bertemu dengan Allah. Bila ajal nak sampai tuan-tuan, Allah bentangkan di hadapannya amalannya dan tempat mana dia akan ditempatkan. Lalu orang yang beriman, orang yang saleh tuan-tuan, dia tak sabar dan nampak Allahu Akbar. Selama ini dia bertungkus lumus melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, hasilnya sekarang Allah dah tunjuk dah. Lalu dia tidak sabar. Allah juga tidak sabar untuk bertemu dengan dia. Sebaliknya tuan-tuan, orang yang dipenuhi dengan kekotoran najis dosa, penuh dengan maksiat, tuan-tuan dibentangkan bagaimana amalan dia, keburukan, kejahatannya, dosanya, dan akhirnya ni tempat tinggal kamu. Lalu tuan-tuan dia tak nak bertemu dengan Allah. Dia tahu dah tuan-tuan, dia akan diazab. Lalu Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Sebab itu tuan-tuan, tajuk kita membincangkan bagaimana nak menghilangkan kekotoran najis ini, iaitu dengan cara bertaubat. Yang mana taubat itu tuan-tuan kita dah terang panjang lebar berkaitan makna ataupun definisi taubat. Iaitu at-taubah bermakna rujuk. Rujuk itu kembali, U-turn balik. Itu daripada sudut bahasa. At-taubah bermakna rujuk. Rujuk U-turn tuan-tuan. Itu dari sudut bahasa. Kenapa taubat itu disamakan dengan rujuk? Kerana tuan-tuan, orang yang sesat tuan-tuan, dia akan pasti mencari jalan U-turn balik. Kalau kita nak pergi ke Kota Baru tuan-tuan, contoh, tiba-tiba hari itu kita tak bawa spek tuan-tuan, tak pakai spek, kita ambil signboard salah ke Johor Bahru. Kita nampak baru-baru pun kita pergi tuan-tuan. Sampai-sampai kita pakai spek, tengok, ke mana nak? Ke kota, kita nak pergi Kota Baru tuan-tuan. Tiba-tiba pergi ambil signboard Johor Bahru tuan-tuan. Bila kita sedar kita dah berada jalan yang salah, kita sesat tuan-tuan, kita akan buat apa? Kita akan cari signboard yang boleh U-turn balik. Kita tidak akan meneruskan perjalanan kita. Walaupun highway-nya cantik dan tak jam dan sebagainya, kita tak akan teruskan. Kenapa? Kerana kita berada pada jalan yang salah, itu sesat. Jadi kita buat apa? Kita cari jalan U-turn balik. U-turn itulah dipanggil taubat. Sama juga tuan-tuan, dalam syarat-syarat taubat yang kita dah sebut, syarat taubat antaranya penyesalan. Tuan-tuan, bila kita rasa kita bersalah, kita banyak dosa tuan-tuan, pertama kali kita akan bertaubat. Akhir sekali tuan-tuan, bila kita bertaubat ni, datanglah tangisan, menangis. Sebab itu biasa saya bawa jemaah umrah tuan-tuan, bila orang ini kali pertama bertemu, melihat bah di depan mata dia,
Dia menangis tuan-tuan, dia tak risau, dia tak hirau dah siapa yang berada di sebelah kiri kanan ni tuan-tuan. Dia menangis saja. Allahu Akbar. Kenapa? Ketika itu dia nampak, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Akhirnya Engkau jemput juga aku datang ke sini ya Allah. Ampunlah tuan-tuan, dia nampak habis. Anak. Jadi nak cerita bahawa taubat itu adalah bimakna rujuk. Cuma di sana kita dah bagi tahu tuan-tuan, taubat itu iaitu at-taubatu fi syara' tarku dzam li kubhihi wa nadmu ala ma farata minhu wal azimatu ala tarkil muawadah. Senang kita tuan-tuan nak faham, taubat itu ialah kita meninggalkan dosa kerana kejelekannya, dan kita menyesal di atas apa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, kita berazam tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya taubat nasuha yang telah kita hurai panjang lebar berkaitan dengan tajuk kita pada bulan-bulan yang lepas. Jadi pada pagi ini tuan-tuan kita sambung lagi. Iaitu kita sambung lagi berbaki satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muka surat 51. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Yang dikatakan taubat nasuha, surah At-Tahrim ayat 8. Tuan-tuan, dalam ayat ini kita dah baca dua ayat yang sebelum itu. Jadi ayat yang terakhir yang Imam An-Nawawi datangkan dalam kitab ini ialah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ini bila sebut ya ni dia panggil harfun nida. Harfun nida maknanya huruf seruan. Orang Arab tuan-tuan kalau dia nak panggil seseorang dia akan memulai dengan ya. Contohnya saya nak panggil Muhammad, ya Muhammad, ta'al, mari sini. Kalau saya nak panggil Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah, ta'ali, mari sini. Jadi dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah ada memanggil hamba-hambanya dengan beberapa panggilan. Kadang-kadang kita pernah dengar, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhalladzina amanu. Ada bermacam versi. Maknanya tuan-tuan, panggilan ini mengikut keadaan. Ulama tuan-tuan sebut kenapa ada berbeza Allah memanggil hamba-hambanya. Kerana macam kita lah tuan-tuan, kita panggil seseorang dengan panggilan sesuai dengan dia, dan yang kedua dengan siapa yang kita nak panggil. Kalau kita panggil orang yang paling kita hormat, yang paling kita sayang tuan-tuan, kita panggil dengan panggilan yang manja. Contohnya isteri kita panggil darling-darling lah. Sayang-sayang, walaupun umur dah 90 tahun tuan-tuan. Wah, manja sungguh lah. Kan mana ada cerita tu kan. Cucu ni kagum dengan atuk dia. Panggil nenek dia, darling-darling. Oh, luar biasa. Cucu ni kata, atuk ni romantik betul tu. Dah tua-tua pun masih sayang-sayang lagi. Lalu atuk ni jawab, bukan romantik cu. Sebenarnya atuk tak ingat nama nenek kamu. Itu lain macam tak. Tak apalah. Tapi nak cerita tuan-tuan, kalau kita panggil orang yang kita sayang, kita panggil dengan penuh dengan kemanjaan dia. Seperti mana Nabi panggil Aisyah, Humaira yang pipi merah, yang comel, yang cantik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hambanya dengan beberapa panggilan mengikut keadaan dan orang tadi. Dan ada ketikanya tuan-tuan, seorang itu memanggil seorang dengan hoi, sini hoi. Padahal dia tahu nama orang tu, tapi dia tak nak panggil. Sebab apa? Orang tadi dia tak suka, dia benci. Sampai dia nak sebut nama pun rasa nak muntah. Akhir sekali panggil hoi, sini dah. Sama juga tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hambanya. Panggilan yang paling penuh manja dan penuh kasih sayang daripada Allah kepada hamba-Nya tuan-tuan, ulama kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba yang aku sayangi, wahai hamba-hamba yang aku cintai. Dengar sini. Sebab itu tuan-tuan, Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas,
yang mahir dalam tafsir, Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas kata, apabila kami mendengar wahyu diturunkan kepada Nabi dan Nabi membaca kepada kami, yang mana wahyu itu, ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Abbas kata apa? Kami ni para sahabat akan meninggalkan semua pekerjaan kami. Kalau kami ketika itu sedang mencangkul, kami buang cangkul kami. Kalau kami tengah buat kerja, kami tinggalkan pekerjaan kami. Kenapa? Kerana kami nak meminjamkan telinga ini untuk mendengar seruan Allah kepada kami. Kerana Allah memanggil kami itu, wahai orang-orang yang beriman. Kami tinggalkan semua dan kami mendengar apa ayat yang seterusnya. Bermakna tuan-tuan, selepas ya ayyuhallazina amanu ini ada arahan, ada perintah datang daripada Allah. Contohnya yang biasa kita jumpa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Selepas itu ada apa tuan-tuan? Ada perintah Allah. Wahai orang yang beriman, kamu disuruh untuk berpuasa. Ayat ini sama juga tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman, kamu dikehendaki bertaubat kepada Allah. Maknanya, tuan-tuan, selepas seruan ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah yang hendak Allah perintahkan untuk kita laksanakan. Jadi ayat ini tuan-tuan, Allah menyuruh orang yang beriman agar sentiasa bertaubat, iaitu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Dan taubat nasuha ini taubat yang sebaik-baik taubat. Seperti mana yang telah kita jelaskan, taubat ini ada beberapa jenis. Antaranya dia ada taubatul fasidah. Taubat yang fasidah, taubat yang rosak, taubat yang tidak pakai. Maknanya dia bertaubat tuan-tuan, siang malam dia bertaubat tetapi Allah tak terima taubatnya. Dia panggil taubat fasidah. Taubat yang musnah, taubat yang rosak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ulama bagi tahu seperti dia bertaubat, iaitu taubatu bil lisan ma'a baqa'il lazzatil ma'siyah fi khatir. Dia bertaubat melalui lidahnya, ya Allah aku bertaubat ya Allah, tetapi dalam waktu yang sama dia merasa lagi kelazatan nikmat melakukan maksiat. Dia bertaubat, ya Allah aku bertaubat, tapi dalam waktu yang sama dalam hatinya, kalau ada peluang nak buat lagi. Tuan-tuan, ini dipanggil contoh taubatul fasidah, taubat yang rosak. Banyak lagi tuan-tuan taubat yang rosak. Cuma kita nak sebut tuan-tuan taubatun nasuha. Taubat nasuha ini tuan-tuan ada beberapa syarat yang telah kita sebut. Pagi ni saya nak sebut ringkas tuan-tuan, supaya kita ingat balik. Cukup 3-4 syarat ini tuan-tuan, insya-Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan ialah taubat yang pertama, syarat taubat yang pertama, yuqla'a 'anil ma'siyah. Pertama, tinggalkan maksiat tersebut. Kalau dulu suka minum arak, tinggalkan arak. Kalau dulu mencuri, tinggalkan, dan sebagainya. Kalau dulu tinggalkan solat, sekarang teruskan solat. Itu meninggalkan maksiat. Yang kedua, wathani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua, ada penyesalan. Dia menyesal. Dan saya pernah sebut awal-awal kuliah kita dulu, bila menyesal ni tuan-tuan, dia akan disertai dengan tangisan. Dan tuan-tuan, rupa-rupanya menangis itu ada kelebihan di sisi syarak. Kelebihan di sisi syarak. Jadi orang yang tak pernah menangis kerana Allah, tuan-tuan, ingat, kena rujuk balik, hatinya ada masalah. Sebab itu ulama kata al-buka min khasyatillah min riqqatil qalb. Menangis kerana takut akan Allah merupakan salah satu petanda bahawa hatinya lembut. Maknanya tuan-tuan, hati yang keras dia tak akan menangis. Buatlah macam mana, datanglah Jibril bagi tahu dia, tuan-tuan, tak akan ada apa-apa perasaan pun pada dirinya. Tapi orang yang ada kelembutan hati, dia menangis tuan-tuan. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, ainali la tamassuhumun naru abada. Dua mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, maknanya orang ini tak akan
masuk neraka, tak akan disentuh oleh api neraka. Iaitu yang pertama Nabi sebut ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut akan Allah. Tuan-tuan, orang ini tuan-tuan tak akan disentuh oleh api neraka, maknanya tak akan masuk neraka, dia masuk syurga. Iaitu siapa dia? Golongan yang pertama Nabi sebut ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut akan Allah. Duduk tuan-tuan, tengah malam dia bangun, orang lain semua tidur, pukul 3 pagi, ambil wuduk lalu solat, dia menangis, ya Allah tuan-tuan, dia menangis tuan-tuan. Maka orang ini tuan-tuan termasuk dalam hadis ini. Jadi tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan ialah meninggalkan, menyesal di atas apa yang dia pernah buat dulu. Yang ketiga tuan-tuan, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada, iaitu dia berazam tidak akan mengulanginya lagi perbuatan maksiat yang pernah dibuat tuan-tuan. Cukup 3 syarat ini, insya-Allah tuan-tuan, dia telah menyempurnakan syarat taubat nasuha. Bermakna tuan-tuan Allah terima taubatnya. Itu sekiranya dia berdosa dengan Allah. Tetapi kalau dia berdosa dengan sesama anak Adam, dia kena tambahkan lagi satu syarat, iaitu dia kena minta maaf daripada orang yang dia buat dosa. Kalau dia mencuri barang dia, kena pulangkan balik. Kita dah bincang dah. Kalau dia ada kaitan dengan sesama anak Adam. Jadi tuan-tuan, pagi ini kita masuk satu hadis dulu, iaitu hadis yang pertama dalam bab yang kedua, dan merupakan hadis yang ke-14 yang kita baca sejak awal dulu. Hadis yang ke-14 muka surat 52. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, tuan-tuan, hadis ini datangnya daripada seorang sahabat yang tidak asing lagi bagi kita, yang kita selalu dengar disebut Abu Hurairah. Kita boleh sebut Abu Hurairah pun betul, Abi Hurairah pun betul, Aba Hurairah pun betul. Cuma caranya bagaimana kita nak sebut itu kena tahu. Contohnya kita sebut dalam kitab ini Abi Hurairah. Kenapa? Sebab selepas dia ada huruf jar, harful jar, an. Kita tak boleh baca an Abu Hurairah, tak boleh tuan-tuan. Kalau kita baca juga, maknanya orang ini tak belajar bahasa Arab. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tu kata Abu Hurairah? Ada seorang Ustaz tu kata Aba Hurairah. Ada Ustaz tu datang pula Abi Hurairah. Mana satu Ustaz? Abi ke, Abu ke, Aba ke, mana satu? Ketiga-tiganya betul. Tetapi dengan syarat, kenapa dia baca Abu? Kenapa dia baca Abi? Kenapa dia baca Aba? Ada cara dia. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan merujuk kepada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhra. Nama asalnya tuan-tuan, nama sebenarnya Abdurrahman, bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dah gelarannya sahaja. Kalau kita terjemah, bapa kucing. Abu tu bapa, Hurairah kucing. Kenapa digelar sebagai bapa kucing? Kerana antara seorang sahabat yang menyukai, yang sangat suka dengan kucing, ialah Abdurrahman ini. Lalu diberi gelaran dengan Abu Hurairah. Malah tuan-tuan, Abu Hurairah sendiri suka dengan nama ini, gelaran ini. Sedangkan gelaran itu tuan-tuan dalam Islam diharamkan. Sebab biasanya gelaran ini orang tak suka. Contoh masa saya kat Kelantan tuan-tuan, ada orang nama Ismail. Tapi kita tak tahu pun nama dia Ismail. Orang panggil Ma'e Tahi Kerbau. Tuan-tuan, orang panggil Ma'e Tahi Kerbau. Kita kenapa panggil dia Ma'e Tahi Kerbau? Rupanya masa zaman kanak-kanak dia dulu, dia main bola. Dia lari-lari, dia tuan-tuan, dia jatuh, muka dia pak kena tahi kerbau tuan-tuan. Sejak hari itu dia panggil Ma'il Tahi Kerbau. Kalau sebut Ismail saja orang tak kenal dia. Jadi benda ini dia tak suka. Tapi dah melekat pada kawan-kawan dia. Ma'il mana? Ma'il Tahi Kerbau. Tuan-tuan, lama-lama jadi kerbau yang tuan-tuan. Jadi nak cerita tuan-tuan, gelaran ini tidak boleh. Tapi kenapa Abu Hurairah boleh? Kerana dia sendiri suka dengan gelaran ini. Kenapa? Kerana Nabi memberi gelarannya kepada orang tadi.
Alah, dia suka tuan-tuan. Sehingga dikatakan tuan-tuan, kadang-kadang dia lupa namanya sendiri. Kadang-kadang dia lupa namanya. Macam kita lah tuan-tuan, anak kita. Kita bagi nama bukan main panjang lagi. Lalas sekali kita panggil kakak. Kakak, kakak, kakak. Yang paling syok lagi Kak Long, Kak Long, Kak Long. Tuan-tuan tak? Bila budak ni tanya nama apa? Kadang-kadang dia masuk sekolah tuan-tuan. Kamu nama apa? Cikgu tanya. Saya nama Kak Long. Penuh tak? Dia lupa nama dia. Kerana orang panggil dengan gelaran dia tadi. Dikatakan Abu Hurairah ni tuan-tuan, kadang-kadang dilupa namanya sendiri kerana terlalu suka dengan gelaran ini, Abu Hurairah. Sebab itu kebanyakan hadis disebut Abu Hurairah. Jarang disebut nama asalnya. Nama beliau tuan-tuan Abdurrahman bin Sakhra. Dan nama sebelum Islamnya bukan Abdurrahman. Oh, nama sebelum Islam ada lagi. Ya, sebab beliau agak lewat masuk Islam. Dan Abu Hurairah tuan-tuan bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan Al-Muhajirin dan bukan juga Al-Ansar. Tetapi beliau adalah penduduk Taif, daripada penduduk Taif. Kita hari ini kalau kita pergi umrah, kita akan dibawa pergi ziarah ke Taif. Taif tuan-tuan dah maju dah tuan-tuan. Saya ada cable car lagi tak? Siapa yang pernah pergi dah tak? Itu atas travel lah. Kalau dibayar mahal sikit, dia bawa tempat-tempat best. Jadi tuan-tuan, Taif satu tempat yang tidak jauh daripada Mekah. Ada. Kita pergi tuan-tuan, kita akan naik bukit tinggi dan dia sangat sejuk. Kalau musim sejuk sekarang, musim sejuk tuan-tuan. Kalau kita pergi Taif tuan-tuan, bawa baju sejuk sekali. Memang sejuk. Kalau Mekah ni biasa-biasa lagi. Jadi kalau musim sejuk, biasa yang paling sejuk Taif, yang kedua Madinah. Mekah ni dia biasa sebab dia banyak bangunan, banyak bukit tuan-tuan, dia kurang sejuk. Taif ni ada satu tempat yang pernah disebut oleh Nabi dalam satu hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Panjang lebar tuan-tuan, Nabi pernah pergi dakwah di Taif tuan-tuan. Jadi antara salah seorang tuan-tuan daripada Taif ini adalah Abu Hurairah. Nama asalnya tuan-tuan, namanya Abdus Syams. Abdus Syams, nama macam sedap tuan-tuan, nama betul. Tapi bila Nabi tanya, nama kamu apa? Dia kata, nama saya Abdus Syam. Lalu Nabi kata, nama ni tak elok. Kenapa tak elok? Maksudnya tak cantik tuan-tuan. Abdus Syam kalau kita terjemah, hamba kepada matahari. Lalu Nabi kata, tukar nama lain yang lebih cantik, iaitu Abdurrahman. Abdu juga, sebab Ar-Rahman dinisbahkan kepada nama Allah. Iaitu hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada yang maha pemurah. Jadi tuan-tuan, seperti mana Nabi dalam hadis lain, Nabi anjurkan, suruh kita namakan anak-anak kamu dengan nama-nama yang cantik, nama yang indah. Kerana di hari akhirat kelak akan diseru dengan nama tersebut. Sebab itu ada nama tuan-tuan, pastikan nama itu nama yang cantik lah. Sebab nama juga tuan-tuan boleh mempengaruhi sifat seseorang. Seperti mana yang saya pernah sebut, saya belajar di negara Arab dulu. Ada kawan saya tuan-tuan, namanya pelik sikit. Iaitu nama Ahrar. Ahrar. Dia daripada Turkistan. Wah, badan besar tuan-tuan. Dia suka bergurau dengan orang. Tapi kalau dia dah bergurau dengan orang, orang bergurau dengan dia balik, memang tuan-tuan bergaduh besar tuan-tuan. Kiamat besar lah gitu. Yang paling saya tak boleh lupa tuan-tuan, dia suka bergurau dengan Syekh. Syekh kami sana tuan-tuan, dia anggap kita ni macam kawan dia. Dia bergurau dengan Syekh. Syekh Arab tuan-tuan, dia bergurau balik lah. Akhir sekali dia marah Syekh tuan-tuan, dia baling kursi tuan-tuan. Ui, luar biasa dia marah tu. Syekh marah lah, engkau ni tak boleh. Engkau bergurau dengan aku boleh. Aku bergurau dengan engkau pun, engkau marah. Akhir sekali tanya nama engkau pun nama apa. Dia pun sebut nama Ahrar. Oh, Syekh kata patutlah kamu. Nama pun dah lain semacam dah. Ahrar ini maknanya tuan-tuan yang paling panas. Hararah tuan-tuan panas. Ahrar ni paling panas. Setiap hari dipanggil Ahrar. Yang paling panas, yang paling panas. Patutlah tuan-tuan. Tak boleh gurau dengan ni tuan-tuan. Kalau main bola dia ada tuan-tuan, lebih baik tak payah main tuan-tuan. Asyik mengamuk je kat orang. Akhir sekali Syekh kata sini, ya Bunayya. Kami bagus tuan-tuan. Pak Syekh masya-Allah walaupun marah-marah dia panggil ya Bunayya. Wahai anakku, mari sini. Aku cadangkan kau lah. Apa kata kamu ni tukar nama lain. Nama kamu ni tak elok ni. Ahrar. Sebab itu kamu asyik panas baran je tak. Akhir sekali tuan-tuan, kami cuti 3 bulan. Lepas cuti, dia balik-balik, Masya Allah dah tukar nama. Tukar nama lain lah. Bila tukar nama lain, nampak perubahan pada sikap dia tadi. Nak cerita bahawa nama ini penting. Sebab itu Nabi bila dengar, nama kamu apa? Abdus Syam. Oh, tak cantik ni.
Tukar nama Abdurrahman. Nah. Jadi Abu Hurairah tuan-tuan sebut dalam satu hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri mendengar tuan-tuan, dia belajar hadis ini, kalau ada kalimah sami'tu, maknanya hadis ini memang dia sendiri dengar. Tapi kalau Abu Hurairah kata qala Rasulullah, kemungkinan dia mendengar daripada Nabi, kemungkinan dia tak dengar daripada Nabi, tetapi dia dengar daripada hadis daripada sahabat lain. Terus dia kata qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi matan hadis ini disebut qala sami'tu. Abu Hurairah kata aku mendengar, aku telah mendengar daripada Nabi. Maknanya Abu Hurairah sendiri mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, ustaz, kenapa banyak hadis datangnya daripada Abu Hurairah? Yang pertama tuan-tuan, kerana Abu Hurairah ni orang yang sangat rajin dalam majlis ilmu. Mana-mana ada halaqah, ada majlis tuan-tuan, pasti ada Abu Hurairah. Dan kebetulan dia ni tuan-tuan, Allah anugerahkan, dipanggil, dia punya ni ingatannya luar biasa. Sebut saja tuan-tuan, pasti dia akan ingat. Dan orang Arab tuan-tuan kebanyakan macam tu. Saya pernah sebut tuan-tuan, orang Arab ni berbeza dengan kita. Kita ni tuan-tuan, Allah hafal tak ingat-ingat. Orang Arab sebut lintas depan saja, dia boleh ingat. Saya pernah sebut tuan-tuan, kisah saya bersama dengan Syekh Nasir Al-Misri daripada Mesir. Dia dijemput untuk datang ke Malaysia ni, dia mengajar dekat Nilampuri tuan-tuan. Orang Mesir tuan-tuan. Masa tu saya ambil ijazah Usuluddin. Ijazah pertama saya dekat Nilampuri Usuluddin. Bila saya pergi Arab, saya pergi ambil ijazah lain pula. Jadi tuan-tuan, Syekh Nasir ni tuan-tuan, dia datang ke bilik kuliah kita, dia langsung tak bawa apa-apa. Hatta pen pun dia tak bawa tuan-tuan. Tangan kosong saja. Kitab langsung tak bawa. Tapi dia punya ingatan luar biasa tuan-tuan. Dia masuk saja, al-an iftah safhah sekian-sekian. Dia kata, okey sekarang sila buka muka surat 151 contoh. Baris yang kelima sekian-sekian. Kita buka lah tuan-tuan. Buka 151, baris yang kelima. Pak, disebut satu-satu tuan-tuan. Kita ternganga-nganga tuan-tuan. Syekh ni biar betul ni. Boleh tahu tuan-tuan, baris yang kelima, apa dia tuan-tuan. Dia tak tengok kitab, tak tengok apa tuan-tuan. Lepas tu okey, sekarang buka pula muka surat 300 lebih. Ada disebut kat sini juga. Kita buka. Satu-satu disebut tuan-tuan. Masya Allah, luar biasa tuan-tuan. Suatu hari tuan-tuan lah, saya nak cerita. Suatu hari, nak kata dia ni kuat ingatan, dia datang jumpa saya, dia tanya, ya Zakaria, anta ta'rif Ruslan? Harap Ruslan tu ingat, itu kawan saya tuan-tuan, kawan rapat saya. Kebetulan ke masa belajar tuan-tuan, antara yang orang yang ada kereta, Ruslan kawan saya, dia ada kereta. Jadi Syekh Nasir ni tuan-tuan, suatu hari dia nak pergi ke Kota Baru. Dia tak ada kenderaan. Dia tak tahu naik apa, dia tanya, Ruslan, kamu tahu tak? Ruslan ada kereta. Ya tahu. Kenapa? Aku nak minta dia bawa aku ke Kota Baru. Okey, baik. Lalu dia kata, kamu ada tak nombor dia? Indaka rakmuhu? Mu ada tak nombor telefon dia? Ada je Syekh. Baik. Saya pun keluar telefon tuan-tuan. Dia nak telefon. Dia tak buat telefon tuan-tuan. Lepas tu saya kata, Syekh, ada indaka kalam? Ada pen tak? Saya tak bawa pen. La, ma'ahtaj ila kalam. Oh, dia kata, aku tak perlu kalam. Kata, biar betul Syekh ni. Dalam hati, sombong betul ni. Pelagak betul Syekh ni. Dia kata, uskur ha. Ma'ahtaj ila kalam. Dia kata, mu sebut saja. Aku tak perlu kepada pen-pen ni. Tak perlu lah. Sebut saja. Saya tuan-tuan sebut. Saya buka nombor Ruslan. Saya pun sebut. Saya sebut dengan laju tuan-tuan. Nak uji beliau. Nak uji orang Arab ni tuan-tuan. Sifir. Wahid. Salasa. Sita. Arba'a. Khamsatu. Kita nak sebut sekali lagi. La. Tuan-tuan, kita tulis lagi tuan-tuan. Kawan ni sebut 3 kali dah. Sebut sekali lagi. 4 kali dah tuan-tuan. Tak lepas-lepas. Syekh ni tuan-tuan tak tulis, tak apa. Dia kata, mu sebut saja. Saya sebut dengan laju tuan-tuan. Memang sengaja saya sebut dengan laju. Okey, sifir seterus dia Allah. Saya nak sebut sekali lagi, ulang balik. Nak takkidkan balik, nak rujuk apa ni? Nak pengesahan balik, confirm balik. Betul tak? Syekh kata, tak perlu ulang balik. Sekarang kamu dengar daripada aku. Dia pun sebut oh Masya Allah. Akhir sekali tuan-tuan, dia kata okey, jazakallah khair ya Zakaria. Dia pun bukan tuan-tuan, dia keluar daripada kuliah kita nak pergi rumah dia jauh, dia jalan kaki.
Saya kata confirm sampai rumah mesti ditelefon orang lain. Betul tak tuan-tuan? Mesti telefon orang lain sebab jauh tuan-tuan. Jaraknya jauh, dia nak pergi telefon kat rumah dia. Macam saya tengok cerita tu, Ibrahim pendek dengan tu. Sudin. Ingat tak tuan-tuan? Ibrahim pendek, dia sakit demam. Dia suruh Sudin pergilah cari ubat, aku demam panas. Sudin pun pergi tuan-tuan. Pergi bagi tahu kawan dia demam, okey dia bagi ubat. Nurse tu tulis tuan-tuan, tulis. Dia pun macam mana nak minum? Rupanya dia buta huruf tuan-tuan, tak pandai baca. Nurse tahu tak, okey, minumnya ialah 2 biji 12 jam. Maksudnya 12 jam 2 biji. Dia pun hafal lah tuan-tuan. Sambil dia hafal 2 biji 12 jam. 2 biji pak dia langgar perempuan cantik tak. Jatuh habis ubat dia nampak wah. Dia pun 12 biji 2 jam. 12 biji 2 jam tuan-tuan tak. Bila bagi kawan dia melompat-lompat Ibrahim tu tak. 12 biji. Kan sebelum dia minum, berapa biji aku kena minum? Doktor kata 12 biji 2 jam. Banyaknya. Ya, doktor kata macam tu. Padahal 2 biji 12 jam. Dia tertukar tuan-tuan. Jadi saya pun beranggapan Syekh ni daripada rumah dia, daripada kuliah saya ke rumah dia jauh. Dengan tak bawa pen dengan apa, dia ingat telefon tuan-tuan. Saya kata confirm dia takkan telefon kawan ni. Tuan-tuan, esok tu tuan saya tanya Roslan, Lan, ada tak Syekh Nasir telefon kau? Ada? Masya Allah, luar biasa tuan-tuan. Ingatannya luar biasa. Sebab itu kalau kita pergi Masjidil Haram semua tuan-tuan, syekh-syekh yang mengajar tuan-tuan, dia tak bawa kitab ni. Dia tak bawa kitab tuan-tuan. Duduk macam ni lah. Saya ada seorang syekh, Syekh Abad Muhsin. Dia buta tuan-tuan, dia buta umur 90 lebih dah. Umur 90 lebih dah duduk macam ni tuan-tuan. Yang saya kagum tuan-tuan, hadis Sunan Sittah. Sunan Sittah ni tuan-tuan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi tuan-tuan. Semua itu tuan-tuan dalam kepala dia. Kita ni tuan-tuan bukan Sunan Sittah ni. Riyadhus Shalihin bukan Sunan Sittah. Riyadhus Shalihin tuan-tuan dia ambil sikit daripada Sahih Bukhari, sikit daripada Sahih Muslim, sikit daripada Tirmizi. Sahih Bukhari tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni semuanya dalam. Yang paling yang kita kagum tuan-tuan, matan hadis ni kita tak risau. Contohnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tuan-tuan, itu kita tak, itu senang nak hafal. Yang paling sukar dalam bidang hadis tuan-tuan dipanggil rijalul hadis ataupun isnad, sanad tu. Sebelum sampai daripada Nabi tuan-tuan, dia sahabat dulu. Lepas sahabat, lepas tabi'in. Sebelum sampai kepada Bukhari tuan-tuan. Berapa orang dia? Dipanggil rantaian sanad hadis tadi. Namanya berbeza dan ada nama yang sama betul. Sama saja. Tapi meriwayatkan hadis yang berbeza. Tuan-tuan, itulah yang menyebabkan kita rasa Allah tak boleh tuan-tuan. Saya sendiri tak boleh ingat nama ni. Tapi tuan-tuan, syekh ni tuan-tuan diingat satu-satu. Sehingga baris yang salah pun tuan-tuan, dia boleh tahu. Tuan-tuan, kalau kita perasan Masjidil Haram sama ada di Masjid Nabawi ataupun masjid di Mekah tuan-tuan, ada syekh duduk atas kursi dan ada seorang pembaca dia panggil qari. Yang membaca buka kitab tuan-tuan. Orang yang membaca ni tuan-tuan bukan orang biasa-biasa. Biasanya profesor bidang dia. Kalau bidang hadis, dia ni bidang hadis. Baca salah tuan-tuan dia boleh tegur. Saya ingat lagi. Saya kata la. Bila sebut la, dia kena ulang balik. La. Ulang balik la. Akhir sekali syekh betulkan. Rupanya yang syekh baca tadi tuan-tuan betul salah. Nak kata tuan-tuan, dia punya ingatannya luar biasa orang Arab. Luar biasa. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah sama. Lebih ingatannya Masya Allah, Allah bagi ni kuat. Kuat ingatan. Baik. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Wallahi demi Allah. Sesungguhnya inni la astaghfiru. Aku beristighfar, bertaubat kepada Allah. Memohon keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat kepadanya. Fil yaum, sehari. Aksar, lebih. Min sab'ina marrah, lebih pada 70 kali. Tuan-tuan, Nabi kita maksum yang tidak ada dosa, yang dijamin syurga. Masih lagi Nabi kata, wallahi demi Allah, aku beristighfar, aku bertaubat kepada Allah sehari paling-paling kurang 70 kali. Allahu Akbar. Nih, yang dijamin syurga, yang dicop oleh Allah, maksum yang tidak ada dosa, yang lepas yang akan datang tidak ada dosa. Masih lagi bertaubat. Kita yang tidak ada title, kita yang tidak dicop sebagai maksum dan sebagainya, masih lagi belum bertaubat. Allahu Akbar.
berbeza. Nabi tuan-tuan dia kata, wallahi demi Allah, aku bertaubat sehari paling-paling kurang 70 marrah. Paling-paling kurang sehari 70 kali. Nak kata banyaknya tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Senang saja. Duduk saja tuan-tuan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan dalam 1 minit kita boleh buat 60 kali. Allah, duduk saja. Dan insya-Allah tuan-tuan bulan depan saya akan terangkan, ceritakan apakah kelebihan beristighfar. Saya akan bawa kisah para salafus salih, orang-orang terdahulu dan orang hari ini tuan-tuan yang mengamalkan istighfar. Duduk saja astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tuan-tuan. Luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Kalau kita tahu tuan-tuan tentang kelebihan istighfar tuan-tuan, nescaya kita akan rasa, ya Allah ruginya, ya Allah selama ini aku tak mengamalkan istighfar. Selama ini aku tak mengamalkan istighfar. Memang rugi. Cuma tuan-tuan tengok jam, memang saya tak sempat nak cerita. Kalau cerita pun memang tak habis. Bila tak habis nanti ada orang tanya saya depan ni tuan-tuan. Jadi lebih baik saya stop kat sini dulu. Nanti bulan depan saya akan cerita. Apakah kelebihan beristighfar banyak? Sehingga Nabi kata, wallahi demi Allah aku beristighfar dan aku bertaubat kepada Allah. Fil yaum, sehari ini paling-paling kurang aksar, lebih min 70 marrah, lebih pada 70 kali. Dalam hadis lain Nabi sebut dalam hadis lain, aku bertaubat paling-paling kurang ialah 100 kali. Masya Allah. Jadi nak cerita tuan-tuan, dalam hadis yang pertama yang kita baca ini, Nabi itu bagi tahu kepada kita, Nabi sendiri yang beristighfar dan bertaubat paling-paling kurang 70 kali sehari. Kalau kita tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita. Kalau Nabi 70, kita sepatutnya 700 lah. Dosa ada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan insya-Allah tuan-tuan, dia ada kelebihan yang kita mungkin tak perasan. Tapi kalau kita perasan tuan-tuan, kita akan rasa, ya Allah patutlah. Sebab saya pernah jumpa seorang jemaah ni tuan-tuan, perempuan datang jumpa saya. Setelah saya ceritakan tentang kelebihan beristighfar. Tuan-tuan dia tanya, Ustaz, patutlah Ustaz, setelah saya mengamalkan istighfar ini, banyak urusan saya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis dan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, yang pertama tuan-tuan, pentingnya bertaubat. Bila bertaubat? Sekarang. Jangan ditangguh-tangguhkan taubat. Kerana ajal dia tidak menentu. Tak ada seorang pun boleh kata, Ustaz, insya-Allah esok saya tak akan mati. Tuan-tuan, tidak ada seorang pun. Hatta pakar kesihatan sekalipun dia tak kata, esok insya-Allah saya akan hidup lagi. Tidak ada tuan-tuan. Berapa ramai dia sangka bahawa dia esok boleh hidup. Rupanya hari ni dah tak ada dah. Sebab itu, bertaubat bila? Sekarang. Yang kedua tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita buat ialah, Nabi sendiri sehari paling-paling kurang 70 kali Nabi beristighfar. Kita hendaklah lebih-lebih lagi. Duduk saja astaghfirullahalazim. Duduk saja kita sebut. Kita sebut baik. Yang terakhir sekali tuan-tuan, yang terakhir sekali, dengan istighfar ini tuan-tuan, Allah menghapuskan dosa kita. Kerana setiap orang ada dosa, seperti mana Nabi sebut, kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti ada dosa, ada kesalahan. Dan sebaik-baik dosa itu Nabi sebut, wa khairut khata'ina, sebaik-baik dosa itu ialah at-tawwab. Itu dengan cara bertaubat. Jadi dengan cara bertaubatlah tuan-tuan, dosa kita akan diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Tahun depan lah tuan-tuan, sedang tahun depan. Tahun depan. Nampak lama sangat. Jadi insya-Allah kita bertemu tahun depan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nusur. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.